kita di sini semua bekerja, dan dengan bekerja kita ada buat beberapa simpanan. Dengan harapan simpanan itu kita ada target ataupun goals yang kita nak achieve, sasaran kita satu hari nanti. Tetapi dalam masa yang sama, sedar tak sedar, dalam kita mengejar target kita tu, kita mungkin tidak terlepas dalam 3 perangkap kehidupan. So perangkap yang pertama kita boleh cakap sebagai dying too soon ataupun meninggal awal. Meninggal awal ni maksudnya kalau meninggal kita ada tinggalkan hutang. So hutang ni dalam banyak bentuk lah. Ada iaitu hutang rumah, kereta, dan juga setengah orang personal loan. Personal loan pun mesti diselesaikan sebelum kita meninggal dunia. Dan juga untuk most people yang masih ada PTPTN ataupun dari segi semua jenis hutang lah. Dan kedua, ianya juga dikira meninggal awal kalau kita masih ada tanggungan. Tanggungan tersebut ialah seperti isteri, di mana kita sepatutnya sebelum meninggal kena memastikan semua kos sara hidup, kos perubatan cukup untuk menanggung isteri dan juga ahli keluarga yang lain. So seperti yang sama jugalah untuk anak-anak, kos sara hidup, kos perubatan, dan juga anak ada ekstra kos pendidikan. Dia akan dikira meninggal awal jikalau semua ini masih belum settle. Perangkap kedua, something yang kita panggil sebagai living death. Living death ni bermaksud hidup tapi macam mati, di mana tak boleh bekerja, dan kalau tak boleh bekerja tak ada duit lah, tak ada income. Jadinya semua senario yang di perangkap pertama tadi benda yang sama. Masih ada hutang yang masih belum settle, di mana kalau tak boleh bekerja macam mana nak bayar hutang rumah, tak boleh bekerja macam mana nak bayar hutang kereta, kan? Dan juga senario yang sama juga terjadi kepada tanggungan, dan di mana kalau dekat sini mungkin dia akan jadi lagi teruk. Sebabnya jikalau situasi ni berlaku, kita bukan sahaja susah, mungkin juga tanggungan kita pun akan turut susah. Biasanya kalau kita sakit, siapa yang akan jaga kita? Kita akan balik kepada ahli keluarga, sama ada mak bapak atau isteri dan anak. Jadi semua senario tadi, hutang dan tanggungan masih menjadi satu masalah. Dan juga masalah yang lain, mungkinlah kita akan mengalami masalah dari segi kos sara diri. Sebabnya bila dia tidak boleh bekerja, mana kita nak dapat duit, betul? Dan yang kedua ialah kos perubatan itu sendiri. Sebab kita tahu sakit kritikal seperti kanser ataupun sakit jantung bakal menelan kos yang sangat banyak sehingga ratusan ribu ringgit. So kalau untuk sesiapa yang tidak bermampu, itu mungkin jadi satu masalah yang besar. Dan juga kalau dia terlepas perangkap yang kedua, kita mungkin juga tak boleh terlepas perangkap yang tiga, di mana kita panggil sebagai live too long. Masalah yang mungkin akan timbul daripada hal ini ialah setiap tahun negara kita akan ada inflasi. Itu something yang kita tak boleh nak kontrol. Dan juga ramai yang tidak tahu 70% daripada pensioner di Malaysia menghabiskan EPF mereka dalam masa 3 tahun sahaja. Punca utama sebab ini berlaku adalah disebabkan untuk menanggung kos perubatan yang semakin meningkat kian hari. Dan di mana kita tahu juga bila umur kita meningkat, kesihatan kita semakin menurun. Biasanya kalau macam kita nampak senario di hospital pun, rata-rata ramai yang warga tua diuji dengan kesihatan daripada warga muda. Dan juga kesan daripada ini ialah ramai pesara terpaksa bekerja, masih bekerja even though mereka dah habis bekerja. Iaitu selepas pencen mereka masih memerlukan wang yang secukupnya untuk mereka survive sehingga meninggal dunia. Secara rumusannya boleh dikatakan setiap rakyat Malaysia perlu untuk mengadakan retirement fund ataupun bekerja sehingga umur tua.